Rumah kami riuh lagi dengan hiruk pikuk suara gembira anak, menantu dan seluruh ahli keluarga yang lainnya. Belum lagi dengan sorak riang daripada jiran tetangga. Bertambah meriah suasana di kawasan kejiranan kami kini. Bias lampu cahaya di sana sini menerangi kawasan ini menandakan Diwali akan datang lagi. Seperti sambutan sebelum ini, suasana ini akan berterusan sehingga esok pagi, malah mungkin akan lebih meriah lagi setelah 2 tahun rumah kami sunyi tanpa sebarang perayaan angkara PKP. Namun, walaupun kita semua sudah bebas untuk merayakan perayaan masing-masing, kita masih tidak boleh terlalu leka berada dalam zon selesa. Virus itu masih belum menyerah sepenuhnya. Kami sekeluarga juga masih berjaga-jaga untuk sentiasa menurut pada SOP yang telah ditetapkan. Aku melihat di sepanjang lorong rumahku, semua rumah terang benderang dengan cahaya Diwali. Setiap penghuni rumah di sepanjang lorong itu terlalu sibuk membuat persiapan untuk menyambut Diwali atau lebih diketahui sebagai Deepavali. Ada yang baru hendak memasang lampu kelip-kelip. Ada yang sedang menggoreng muruku di hadapan rumah. Ada juga yang masih mengekalkan tradisi lama dengan memasang pelita di sekeliling pagar rumah. Ada juga yang sekadar berbual kosong sesama mereka sambil bergelak ketawa. Dari kalangan sahabat-sahabatku, ada yang menggelarkan perayaan yang disambut oleh masyarakat India itu sebagai pesta cahaya. Walau apapun gelaran atau panggilannya, kami tetap menyambutnya dengan penuh meriah. Untuk sambutan kali ini, aku sekeluarga sepakat untuk menyambutnya secara bersederhana. Yang penting, kami sekeluarga dapat berkumpul bersama dan tidak lagi secara atas talian seperti tahun-tahun sudah. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku melihat anak perempuanku yang sulung dan yang ketiga sedang menggantung sebanyak 11 helai daun mangga pada gerbang pintu masa depan. Selain itu, 9 helai daun yang sama juga akan digantungkan pada gerbang pintu masuk belakang. Tujuannya ialah sebagai tanda memberi sambutan kepada perkara yang baik dan juga dikatakan membawa tuah kepada ahli keluarga. Anak perempuanku yang bongsu pula sedang memakaikan mehendi atau inai berwarna merah pada jari, tangan dan kaki cucu-cucu perempuanku. Bukan main gembira lagi mereka melihat corak yang pelbagai yang terukir pada tangan dan kaki mereka tu. Anak lelakiku yang berdua tu pula sedang seronok mengemas rumah. Begitulah yang telah dididik oleh isteriku terhadap anak-anak lelakiku. Walaupun mereka dilahirkan sebagai lelaki, itu tidak menjadi penyebab untuk mereka dihalang daripada melakukan kerja-kerja rumah. Kata isteriku, anak-anak lelakiku tidak akan menjadi perempuan jika mereka turut membantu dalam hal-hal di rumah. Aku tidak menghalang, bahkan aku sangat bersetuju kerana tindakan isteriku itu akan dapat melupuskan pemikiran ortodoks yang mengatakan lelaki tidak perlu melakukan kerja-kerja di rumah. Bagi aku, yang berat sama kita pikul, ringan juga sama kita jijing. Kita duduk di bawah satu bumbung yang sama. Maka kita haruslah sama-sama memikul tanggungjawab jika kita mahu hidupkan suasana harmoni dalam berkeluarga. Mengalir si air mata, mengenangkan kisah keluarga yang kini semua dah lama berpisah ke timur barat, selatan dan utara. Terkenang masa bersama, bergurau senda, berebut saja, tidak menghiraukan duka nestapa, ditanggungi ayah
kau di merata negeri. Jangan asalmu tetap sejati. Ingatlah Kanda dan Adinda, kasih saudara masa berada, kasih ibu membawa kita ke surga, kasih sahabat masa gembira. Aku mencari kelibat isteriku tapi tidak kutemu. Mungkin dia sedang bersilambam di dapur bagi menyediakan juada untuk dihidangkan dalam sambutan perayaan kami itu nanti. Begitulah golongan para isteri. Walaupun kita kata nak sambut secara sederhana, di dapurnya tetap meriah dengan juada. Tanpa juada yang pelbagai, terasa seperti tak cukup raya, katanya. Aku hanya tersenyum apabila isteriku berkata begitu. Apa saja yang membuatkan dia bahagia, akan aku turutkan saja selagi setiap perancangannya itu tidak melanggar adat dan peraturan. Sesekali aku mendengar suara tangis kanak-kanak. Bukannya orang lain, cucu-cucuku sendiri. Kali ini agak luar biasa meriahnya kerana cucu-cucu saudaraku juga ada sama. Biasalah, budak-budak kan? Bila terlalu seronok sangat bermain, ada kalanya mereka juga akan bergaduh manja. Aku membiarkan saja anak dan menantuku untuk menegur sendiri anak masing-masing. Sebagai datuk, aku cuma memantau dari jauh saja. Bukannya aku tidak mahu ambil kisah. Cuma aku tidak mahu terlalu ikut campur dalam urusan anak menantuku mendidik anak-anak mereka. Ibu bapa dari zamanku dahulu tidaklah seperti ibu bapa zaman kini. Masing-masing punya kaedah, masing-masing untuk membentuk kepribadian anak-anak. Ibu bapa zaman kini tidaklah terlalu garang seperti mana zamanku dahulu. Tidak perlu terlalu jauh. Aku hanya melihat anak menantuku sendiri sebagai contoh. Jarang atau hampir tidak pernah aku melihat mereka menggunakan rotan untuk menghukum anak-anak mereka apabila anak-anak mereka melakukan kesalahan. Walaupun kaedah dalam mendidik anak juga melalui fasa perubahan mengikut pada peralihan zaman. Namun persamaannya tetap ada, iaitu setiap ibu bapa itu mesti mahukan segala yang terbaik buat anak-anak mereka. Sejenak suara tangis cucu-cucuku hilang dari radar halwa telinga. Aku menoleh melihat keadaan mereka. Rupa-rupanya mereka sudah berbaik semula selepas dipujuk oleh anakku yang bongsu. Aku kagum dengan kemampuan anak perempuanku yang bongsu dalam memujuk anak-anak saudaranya setiap kali mereka saling bertingkah. Walaupun anak bongsuku tu masih belum mendirikan rumah tangga, tapi dia mampu mengendalikan kanak-kanak dengan baik. Bukan semua orang mampu menghadapi karenah kanak-kanak dengan baik. Wahai mah ibu bapa mereka sendiri. Tanpa tahap kesabaran yang tinggi, tak mungkin seseorang yang sudah dewasa tu mampu mengendalikan kanak-kanak kerana golongan makhluk comel ni sentiasa kaya dengan ragam yang 1001 macam. Mungkin kerana anak bongsuku ini mewarisi sikap isteriku yang sentiasa berlemah lembut dan sayangkan kanak-kanak. Tidak seperti aku, tahap kesabaran aku agak nipis dan tidaklah setinggi gunung Everest. Aku memang dikenali sebagai seorang ayah yang agak tegas dengan anak-anak. Namun sikapku itu tidak menghalang untuk aku mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kelima-lima orang anakku. Walaupun aku seorang ayah yang tegas, namun aku juga turut dikenali di kalangan ahli keluarga dan jiran tetangga sebagai seorang suami yang sangat romantik terhadap isteriku. Pendek kata, pada zaman mudaku, aku merupakan salah seorang daripada jejaka idaman Melaya. எந்தன் நெஞ்சில் உந்தன் சொந்தம் இன்ப வாழ்வின் ஜீவனே என்றும் உந்தன் எண்ணம் கொண்டு அன்பு வாழ்வில் நின்றுவேன். Pujanku, impian hatiku, sungguh cantik, sungguh menawan jiwaku.
Pujaanku, impian hatiku, sungguh cantik, sungguh monik, menawan jiwaku. எந்தன் நெஞ்சில் உந்தன் சொந்தம் இங்கு வாழ்வின் ஜீவனே என்றும் உந்தன் எண்ணம் காண்டு அன்பு வாழ்வில் நின்றுவேன். Malam aku bermimpi bertemu kau adinda. Siang aku termenung mengenang kau adinda. Bagai satu kurun rinduku terpendam. Dinda, Dinda, di lautan cinta kekang dadah karam. Oh Dinda, pujaan. எந்தன் நெஞ்சில் உந்தன் சொந்தம் இன்ப வாழ்வின் ஜீவனே என்றும் உந்தன் எண்ணம் காண்டு அன்பு வாழ்வில் நீந்துவேன். Pujaanku, pujaanku, impian hatiku, sungguh cantik, sungguh monik, menawan jiwa. Aku terdengar suara halus isteriku memanggilku untuk cuba merasa masakannya. Yalah, aku ni seorang yang agak cerewet dengan rasa masin pada masakan. Teka aku ni tidak mampu untuk menelan masakan yang masin. Mungkin kerana aku juga adalah seorang pesakit darah tinggi sedari muda. Maka aku sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan sebarang makanan ke dalam tubuh badanku. Perlahan-lahan aku mencapai sudu kecil yang berisi kuah kari dan aku mencicipnya di hujung lidahku. Pekat kuahnya, cukup segala rempah dan rencanya. Sedap, saling tak tumpah seperti masakan mendiang ibuku dahulu. Aku memandang isteriku dan mengangguk perlahan. Dia tersenyum manis sambil melangkah semula menuju ke dapur. Entah apa lagilah yang dia nak masak setelah beberapa hidangan sudah pun disiapnya. Menyentuh tentang isteriku, kami mempunyai cerita yang agak lucu untuk kami kenangkan bersama sehingga ke akhir hayat kami. Manakan tidak, pakcik dan makcikku pernah mengatakan kepada rombongan keluarga isteriku bahawa mereka telah salah rumah pada hari perkahwinan kami. Malah, rombongan keluarga isteriku hampir dihalau kerana mereka menyangkakan bahawa mereka sedang menunggu pengantin perempuan yang lain untuk dikahwinkan dengan aku. Ini adalah kerana kami berkahwin pada hari sambutan Deepawali. Sebab itulah setiap kali Deepawali menjelang tiba, kami berdua pasti akan ketawa mengenangkan kenangan yang tak pernah terpadam daripada ingatan kami ini. Mujurlah ayah mentuaku juga merestui perkahwinan ini. Walaupun pada awalnya ia tidaklah semudah seperti yang disangka. Kalau tidak, mungkin tidak adalah wajah anak-anakku yang seiras wajah orang Cina walaupun ayah mereka berketurunan India. Dahulu ada sesebuah keluarga berbangsa Cina yang tinggal di kawasan kejiranan kami, yang pada waktu itu semuanya adalah masyarakat India. Uncle Chan nama ketua keluarganya. Uncle Chan adalah seorang bapa tunggal dan berpindah ke sini selepas kematian isterinya. Pada mulanya, agak sukar juga untuk keluarga Uncle Chan menyesuaikan diri kerana ada sedikit pertelingkahan kecil yang timbul di antara ayahku dan Uncle Chan. Puncanya kerana Uncle Chan meletakkan kereta di hadapan rumahku
Dan ayahku tergesa-gesa untuk meninggalkan rumah pada waktu itu kerana ada urusan yang perlu diselesaikan, tetapi terkekang antara kereta Uncle Chan yang menghalang. Bermula daripada salah faham, pertelingkan kecil itu berlarutan selama hampir setahun. Pantang mereka bertentang mata, pasti akan ada yang mereka gaduhkan. Sehinggalah suatu hari, aku berjumpa dengan satu-satunya anak Uncle Chan di sebuah kedai runcit yang terletak berhampiran dengan rumah kami. Aku yang sepatutnya membeli minyak sapi dari kedai runcit tersebut hanya berdiri kaku kerana terpukau melihat kecantikan anak Uncle Chan yang bernama Mei Fen. Bagaikan filem Tamil, tiba-tiba aku rasakan semuanya bergerak perlahan dan bunga-bunga bertaburan. Tambahan pula, Mei Fen telah melemparkan senyuman manis yang akhirnya membuatkan aku hanya mampu melihat apabila Mei Fen membawa pergi satu-satunya minyak sapi yang tinggal pada waktu itu. Suara hatiku berteriak untuk menghalang Mei Fen daripada membawa minyak sapi itu pergi. Tetapi mulutku bagaikan terkunci. Sebaik saja Mei Fen hilang dari pandanganku, aku bagaikan baru tersedar dari mimpi. Mengenangkan minyak sapi yang sudah tiada lagi, aku seolah-olah diberi bayangan tentang mimpi ngeri yang bakal aku hadapi di rumah nanti. Seperti yang kuduga, aku teruk dimarahi ibuku apabila aku pulang tanpa minyak sapi di tangan. Berbirak juga belakang badanku dilibas secekak lidi kelapa yang telah ibuku sediakan untuk dibuat penyapu. Ibuku bertambah berang apabila aku masih mampu tersenyum walaupun aku telah dilibas berkali-kali. Namun, semua rasa sakitku seakan hilang apabila mengenangkan senyuman manis Mei Fen. Ku anggap senyuman manis itu sebagai satu penawar sepanjang aku lalui sesi libasan lidi kelapa di belakang badanku. Berikanlah senyumanmu sebelum ku pergi jauh. Ku mengerti di hatimu yang terpendam dalam kalbu. Berikanlah senyumanmu sebelum ku pergi jauh. Ku mengerti di hatimu yang terpendam dalam kalbu. Pujaanku hatiku telah tergoda hanya di kau kepunyaanku. Siang malam tidur tak lena selagi di kau tak di sampingku. Tapi ingat pujaanku, jangan hancurkan hatiku. Ku mengerti di hatimu yang terpendam dalam kalbu. Berikanlah senyumanmu sebelum ku pergi jauh. Ku mengerti di hatimu yang terpendam dalam kalbu. Pujaanku pikiranku selalu terharu bila ke masa yang ditunggukan. Patutkah dikau membiar saja apabila aku meninggal di kau. Tunggulah saja kepulanganku dengan ilmu masa depan. Ku mengerti di hatimu yang terpendam dalam kalbu. Berikanlah senyumanmu sebelum ku pergi jauh. Ku mengerti di hatimu yang terpendam dalam kalbu. Pujaanku, pujaanku. Semenjak dari hari itu, aku sengaja ke kedai runcit berkali-kali dengan harapan aku dapat berjumpa dengan Mei Fen lagi. Beberapa kali cubaanku untuk bertemu dengan Mei Fen gagal dan akhirnya aku hampir berputus asa. Namun pada percubaanku
Untuk kali kelima, aku ternampak Mayfen bersama sahabat baiknya, Hamidah, keluar daripada kedai runcit tersebut. Tetapi, mereka telah diganggu oleh beberapa orang anak muda yang sedang duduk melepak di situ. Melihatkan keadaan itu, semangatku berkobar bagaikan hero filem Tamil untuk menyelamatkan Mayfen dan Hamidah. Aku keluarkan bunga selam bamku dengan niat untuk menakutkan pemuda-pemuda tersebut. Tetapi, ternyata telahanku silap. Mereka mula membaling selipar dan membuatkan aku pula yang merasa takut. Dalam usahaku untuk menepis segala selipar yang dilemparkan dekat arahku, tiba-tiba bagaikan gerak perlahan yang ada dalam filem Tamil, aku melihat keempat-empat anak muda yang mengganggu Mayfen dan Hamidah itu tadi melayang berterbangan. Rupa-rupanya, Mayfen telah membuka bunga kungfu dan sahabatnya Hamidah telah membuka langkah silat untuk melawan pemuda-pemuda itu tadi. Aku sangkakan yang aku akan menyelamatkan Mayfen, tetapi kesudahannya aku pula yang diselamatkan. Selepas teruk dibelasah oleh Mayfen dan Hamidah, keempat-empat anak muda itu tadi lari menyelamatkan diri. Tanpa aku sedar, kakiku sebenarnya tercedera. Mungkin aku terlalu agresif dalam usaha untuk mengepis segala selipar yang terbang ke arahku, yang akhirnya telah membuatkanku terjatuh tanpa sedar. Mayfen lah yang telah memapah dan membantu membawa aku pulang ke rumah. Selepas dari kejadian itu, hubungan kami berdua semakin jadi rapat. Tetapi, kami berhubungan secara senyap kerana keadaan hubungan ayah kami yang masih belum begitu baik. Sehinggalah suatu hari, ayah kami telah mendapat tahu tentang hubungan kami. Aku terus menyatakan hasrat untuk memperisterikan Mayfen setelah hubungan kami diketahui oleh kedua orang tua kami. Ibuku merestui hubungan kami, tetapi tidak kedua-dua ayah kami. Tambahan pula, adat dan budaya kedua-dua belah pihak juga adalah berbeza. Namun, ibuku tidaklah hanya duduk diam berpeluk tubuh. Ibuku memujuk kedua-dua ayah kami untuk bersetuju dengan perkahwinan itu. Kata ibu, kita cuma berbeza agama, tetapi kita tetap hidup di bawah langit merdeka. Kata ibu lagi, kalau kami berdua melarikan diri kelak, akan menambah cemar nama baik keluarga kami. Dan ibu akan ikut kami melarikan diri. Ayah akhirnya akur juga kerana mengenangkan tiada siapa yang akan memasakkan idli kegemaran ayah lagi kalau ibu juga melarikan diri. Ayah Mayfen? Puas juga Mayfen memujuk ayahnya. Sebagai seorang anak, Mayfen amat mengerti rasa gusar di hati ayahnya untuk melepaskan satu-satunya anak yang dia ada kepada seorang lelaki asing, yang bukan saja asing pada hubungan, bahkan juga asing pada anutan dan kepercayaan. Tetapi di penghujung rundingannya, ayah Mayfen meraihkan kami berdua dalam sebuah majlis perkahwinan yang sangat meriah. Seiring dengan usia perkahwinan kami, hubungan di antara kedua-dua ayah kami yang dahulunya dingin sudah menjadi lebih baik selepas kelahiran anak sulung kami, Savitri. Ibuku meninggal dunia beberapa bulan selepas kelahiran cucu sulungku, angkara kanser ovari. Mula-mula tu susah juga untuk ayah terima kenyataan ibu sudah tiada lagi. Mujur ada ayah mentuaku yang selalu menemani dan menghilangkan rasa sunyi ayahku. Lama-kelamaan rasa kehilangan itu semakin pudar. Yang tinggal tak terpadam adalah rasa rindu tak berpenghujung. Sunyi dan gelap terlantar dalam tenang jam, di pintu rindu hidup dan mati di sisiku. Sakit yang datang menguji kasih dan sayang, antara merendam semalam mungkin takkan berbuah. Musafir lalu nan dahaga di jalan panas membara. Begitulah hakikatnya di maligai kesakitan yang mengundang sahabat, saudara jauh dekat, menghembus nafas pilu.
terhenti apabila terdengar suara ayah dan ayah Mayfen melau, memanggilku untuk sertai mereka dalam membuat kolom ranggoli bersama cicit-cicit mereka merangkap cucu-cucu aku. Perlahan-lahan aku menghampiri mereka dan dengan bangganya mereka menunjukkan gambar berbentuk burung merak dan naga yang telah mereka corakkan di atas lantai ruang tamu kami. Mereka sama-sama ketawa apabila corak naga dan burung merak itu tidak sama seperti yang ada dalam gambar. Aku juga ikut ketawa melihat mereka mencipta bahagia dengan cara mereka. Aku bahagia, Mayfen bahagia, ayahku dan ayah Mayfen bahagia, kelima-lima anak kami bahagia, cucu-cucu kami juga bahagia. Begitulah gaya kami mencipta cahaya Diwali atau Dipawali kami. Kata orang, selepas ibu meninggal dunia, maka rumah tu akan hilang seiringnya. Tetapi, aku lihat Mayfen kekal mengerjakan segala amalan yang pernah ibu lakukan dan itu juga ku andaikan sebagai salah satu usaha Mayfen untuk memastikan rumah ini tiada hilang seri walaupun selepas ibuku pergi tak lagi kembali. Aku yakin pasti jika ibuku masih hidup, rumah ni akan selalu terang dengan cahaya walaupun bukan pada hari Dipawali. Berbahagialah kalian semua bersama keluarga yang kalian cinta. Orang asing akan datang dan pergi. Hanya keluarga yang akan kekal setiap berada di sisi. Status orang asing juga boleh berubah menjadi keluarga selagi mereka ikhlas dalam setiap perbuatan dan usaha. Semoga cahaya itu tidak pernah gagal dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk terus menyinari sesebuah rumah. Selamat menyambut Hari Dipawali buat semua warga Malaysia yang beragama Hindu walau di mana-mana jua kalian berada. Dipawali நல்வாழ்த்துகள். என் காதலி மது மதி என் வானிலே நீயே மதி தேன் புன்னகை தெளி தெளி இனி நாளும் தீபாவளி அங்கம் தந்தம் நீ சொர்க்கம் நெஞ்சில் நீயே மந்திரம் பொங்கும் சிரிப்பினில் உன் தோற்றம் வெள்ளி மண்டபம் காதலி பொன்னோவியம் பைங்கில் சிறகென விளைந்திடும் பயிரே மண்ணுக்கு புன் சிரிப்பு ஆழ்கடலுக்கு அலைமேல் பொங்கும் முறையே புன் சிரிப்பு தேன்மொழி மாதிவள் பொன்னுடல் நோக்கினால் எங்கும் புல் சிரிப்பு புன்னகை வாசம் வந்து பூக்கும் போது மணக்குது செவ்வாயே உன் வாழ்வெல்லாம் சிரிப்பை சிரித்திடச் செய் நித்தம் சிரிப்பிடுத்தாயே சிதறவைப்பாயே சிரிப்பில் பெண்முத்து என் காதலி மது மதி என் வானிலே நீயே மதி தேன் புன்னகை தெளி தெளி இனி நாளும் தீபாவளி மாரிக்காலம் தோன்றிடும் இல்லே விண்ணுக்கு புன் சிரிப்பு முன்பனிக்காலம் குளிரிடும் வேளை நெருப்பே புன் சிரிப்பு காதல் காலம் எதை எதை நோக்கினும் காதலி புன் சிரிப்பு சிரிப்பை வாழும் கூட கேட்க வேண்டும் வாய்விட்டு சிரி என்று கண்ணே பூ போல் சந்தோஷம் பொங்கிட சிரியின்று மேகம் விலகிய வெள்ளி நிலாவே தடையில் சிரியின்று இப்ப பாரு பாட்டி மை லேடி உனக்கு நான் ஜோடி உன்மேல் சாய்ந்து
வந்ததடி